Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Kita sambung lagi ya dengan sebelum Pak Haji meneruskan lagi ni, ada penonton-penonton yang bertuah pada minggu yang kelima. Jadi nak Pak Haji umumkan di sinilah. Jadi tahniah bagi mereka yang daripada Malaysia, iaitu Puan Asna binti Mustafa. Alhamdulillah, tahniah Kak Asna. Dan Wardah Humaira, alhamdulillah, tahniah. Dan Moments Radik alhamdulillah, tahniah. Masya Allah ya, kabar gembira. Nanti hubungi admin dan kita akan hantar ke semuanya ke tempat masing-masing. Masya Allah ya. Baik, di Indonesia pula tahniah pada Ibu Arifah, dan juga begitu juga kepada Julistina ya. Julistina ini kes kantor cabang HP International, atas nama kantor cabang HP International. Dan Triona Herba, terima kasih kerana begitu aktif bersama-sama dengan Facebook kita ini, dengan video ini, share ya, kemudian like dan seterusnya untuk dihebah-hebahkan. Jadi kepada mereka juga, insya-Allah kita tengok pada minggu ke-6 masih ada harapan lagi untuk mendapatnya, dan tutup hadiah ini kepada admin kita, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi Pak Haji teruskan lagi dengan minyak zaitun ini. Yang pertama ialah tentang bagaimana minyak ni mempunyai tenaga. Kalau kita minum itu bukan hanya untuk sebagai colon cleansing, bukan. Dia ada sebagai tenaga. Dia ada vitamin adik A, D, E, K, B. Dia ada vitamin yang cukup sempurna, dan mineral yang bagus-bagus semua. Mineralnya itu pun lengkap juga di dalamnya. Jadi artinya kalau orang itu, kalau kita pernah belajar sebelum ni, kita bercakap tentang moringa, daun kelor yang menjadi sebagai superfood kerana dia mengandungi vitamin dan mineral yang cukup. Begitu juga dengan zaitun, dia mempunyai mineral dan vitamin yang cukup, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambil, dia akan membuatkan tubuh kita akan jadi bertenaga semula. Jadi kalau ada orang yang selalu menyebut bahawa saya ni Pak Haji tak ada tenaga katanya, jadi kita ambil lah tenaga daripada minyak zaitun ya. Kita minum minyak zaitun, Masya Allah. Baik. Kemudian ada satu lagi, minyak zaitun ini dia baik untuk ketegangan di otak. Dan baik untuk otak ya. Biar memanglah omega 3, omega 6, omega 9. Tetapi apa yang banyak sebut ialah ketegangan di otak. Dia bagi relax. Jadi kalau kita pergi massage, pergi urut, kita nak buat apa dia? Relaxing, untuk bagi relax. Macam mana kita nak relaxkan dengan tak perlu kita massage? Minum daripada apa? Daripada minyak zaitun. Kalau tegangan sangat di bahagian kepala kita ini, dia akan menarik masalah di tulang belakang. Ingat ya, kalau sakit kepala, sakit pinggang, itu ada dua, dehydration ataupun tekanan tinggi. Tekanan kita itu terlalu tinggi. Kalau tekanan tinggi itu, dia efek kepada jantung. Kita boleh lihat kalau jantung kita mula sakit, itu berat saja, itu tekanan kuat di bahagian kepala. Dipanggil pohon stres. Pohon stres itu apa dia? Pohon stres itu daunnya, buahnya itu di kepala, batangnya itu di belakang kita ni, akarnya itu di pinggang. Kalau orang itu sakit kepala, sakit belakang, sakit pinggang, dia stres lah tu. Stres tu asal daripada mana? Pinggang kah? Belakang ini kah? Atau di kepalanya kah? Datang daripada kepala, daripada fikiran. Macam mana nak rungkai ketegangan itu? Minyak zaitun. Minum minyak zaitun, insya-Allah ya, sangat baik. Dan minyak zaitun ni ada dua jenis. Yang satu dari pohon muda, satu yang pohon tua. Kalau kita nak buat untuk tujuan maintain badan kita sihat, elok saja, kita pun tak ada penyakit apa, kita minum yang pohon daripada pohon muda ya. Kalau kita dah sakit, nak buat untuk tujuan pengobatan, minum daripada pohon tua. Macam mana nak bezakan pohon muda dan pohon tua ini? Minum. Ketika kita minum, kita rasa perih di tekak kita ini, perih macam kita minum cuka, itu pohon tua. Kalau kita minum itu mild saja, itu pohon muda. Pohon 7 tahun dan sebagainya. Tapi kalau pohon yang dah 50 tahun, 100 tahun, dia akan mendapatkannya. Dan pohon yang terbaik itu pohon yang diambil di puncak bukit, ataupun diambil di atas bukit, bukannya di sebelah bawah.
Itu adalah di antaranya. Namun begitu secara keseluruhannya, apa juga minyak zaitun adalah baik. Itu ada di antaranya. Doa para nabi. Masya Allah, ya. Okey, baik, seterusnya kemudian yang Pak Haji nak sebutkan begini, bahawa dia apabila ketegangan kita itu dapat kita buang, apabila saraf kita itu dapat kita baiki dengan minum minyak zaitun ini, maka pada ketika tersebut sistem imuniti kita meningkat. Sama juga seperti mana yang Pak Haji sebutkan, bila kita ambil selalu, dia kurang demam lah, kurang sakit. Jadi kalau kita nak hadiah apa kepada orang sakit, misalnya kita nak hadiah, kita nak bawa gula kah tengok orang sakit, nak bawa apple kah tengok orang sakit, nak bawa apa kepada orang sakit, bawa minyak zaitun, beritahu kepadanya, minumlah, ini adalah tumbuhan barakah. Ya, Nabi tak sebut untuk sakit apa, ya, sakit apa jantung kah, sakit kolesterol tinggi kah, tapi Nabi kata pohon yang barakah. Bila Nabi sebut pohon yang barakah, Allah pun cerita dalam Quran pasal pohon yang barakah. Itu yang Pak Haji sebut, bahawa barakah itu dia berlapis-lapis barakahnya, berlapis-lapis barakah, kebaikan di atas kebaikan, kelebihan di atas kelebihan, di atas kelebihan, di atas kelebihan. Cumanya kenapa orang tak angkat minyak zaitun ini, ya? Kebanyakan minyak zaitun ni kalau kita baca-baca tidak ada daripada negara Islam, ya. Banyaknya daripada Spain, ya, Spanyol, banyaknya sebagainya. Sebab apa? Pusat penelitian dia di situ, CJ-nya dikeluarkan di situ. Padahal yang keluar ini negara-negara umat Islam. Umat Islam ini memang dikawal ekonominya, sehingga akan menjadi pengeluar terbesar pun harus mendapat sertifikatnya itu daripada negara barat. Sayang, yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang Nabi sebut setelah hadis Nabi, tetapi sertifikatnya itu harus merujuk pada barat. Sama juga pengobatan hari ini, harus berkiblat kepada barat. Pengobatan barat, alopati, sebagai nota last destiny, dia panggil. Last destiny ni maksudnya perjalanan yang terakhir. Pilihan yang terakhir kamu ialah ubat alopati. Betulkah? Tak boleh. Kita kena buat turning point, kena pusing balik, putar balik, back to sunnah Nabi SAW, back to tip Nabawi, back to alamiah, back to ilahiyah. Sebab makanan ini, kalau ada orang duk mempertikaikan mana data klinikal, data klinikalnya buah zaitun, data klinikalnya ialah minyak zaitun. Nak perlu data klinikal apa lagi? Data klinikal ini lebih daripada data klinikal ini, data wahyu. Data hadis. Tapi oleh kerana manusia ni diajar dengan satu pemikiran barat, seeing is believing, lihat dan percaya, maka lahirlah golongan-golongan yang tidak percaya dengan syurga neraka sebab tak lihat, tidak percaya dengan balasan baik, balasan buruk sebab tak lihat, tidak percaya pada janji-janji benar, ya, tidak percaya kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab apa? Sebab tidak boleh lihat. Imannya di sini, kata Nabi, imannya di sini, imannya sini. Jadi oleh sebab itulah yang selalu kita gunakan, bahawa di dalam ini beriman itu lebih dahulu daripada pembuktian. Iman tu wajib beriman sebelum dibuktikan. Lepas kita beriman, kita nak menyusuri jalan pembuktian, bismillah, silakan. Tapi harus beriman dulu. Masya Allah, ya. Tetapi yang anehnya, bila makanan-makanan sunnah ini diamalkan oleh orang-orang, misalnya negara yang banyak sekali menggunakan minyak zaitun ni adalah negara haram Yahudi, negara merampas harta daripada umat Islam di Palestin. Mereka menggunakan minyak zaitun. Maka jadikan, tetapi mereka tak memerlukan data klinikal, digunakan di hospital sebagainya. Kenapa minyak zaitun tak guna di hospital kita yang bernama Muslim, yang bernama orang-orang yang beriman? Kenapa tak guna? Sebab tidak ada di dalam SOP-nya, ya. Sebab tak ada SOP-nya. Masya Allah, SOP Al-Quran dah.
bagi orang yang beriman itu. Ya, biasakan. Jadi Pak Haji haraplah suatu hari nanti hospital-hospital yang dijaga oleh doktor-doktor Islam, oleh spesialis-spesialis Islam, oleh perawat-perawat Islam, rumah-rumah sakit yang dibina oleh orang Islam, jangan lupa minyak zaitun. Jangan lupa. Bagi kepada orang sakit, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Ada sebuah hospital besar di Indonesia yang dimiliki oleh kenalan Pak Haji. Kalau Pak Haji sebut sini mungkin orang Indonesia tahu, tak apa. Pak Haji nak sebut sebab baik. Beliau orang baik, orang soleh. Bapa Hasan Toha. Yang mencetak Al-Quran. Pertama mencetak Al-Quran itu. Ya, yang membuat dia punya sifat solat Nabi. Buku yang pertama yang direvisi entah jutaan ya, Masya Allah. Bapak Hasan Toha ini dengan Yayasan Hasan Toha ini telah membuat sebuah hospital. Alhamdulillah, ada 8 lantai kalau tak salahnya, 8 aras. Pak Haji telah pergi berjumpa dengan pengarah hospital tersebut, dan ada tempat kardiologi, tempat untuk perawatan lengkap. Alhamdulillah, Pak Haji setuju sangat, gembira sangat. Cuma dalam pertemuan tersebut Pak Haji kata, untuk kardiologi ini jangan lupa ambil zaitun. Bila kita letakkan zaitun di situ, ya, alhamdulillah, Pak Haji pergi lihat kat situ, di pintu nak masuk hospital itu ada tulis haza min fadli rabbi. Pintu hospital besar tu. Sejuk hati Pak Haji. Bersama dengan Pak Hasan Toha juga, Haji Hasan Toha itu dibawa solatnya di masjidnya. Doktor-doktor pun Allah, sejuk mata memandang. Tapi jangan lupa tulis juga di dinding itu tentang ayat tentang zaitun. Ya. Kita kena harus mencari satu yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak boleh komplit hari ni, tak boleh sempurna hari ni. Tapi kalau pencarian kita makin lama, makin komplit. Baik, ada orang tanya, Pak Haji, ini makanan sunnah atau ubatan sunnah? Sebab apa? Sebab banyak sekali orang mengatakan kita boleh mengemukakan makanan sunnah, tetapi kita tak boleh sebut kata ubatan sunnah. Sebab ubatan itu satu tanda kutip yang harus diberi oleh seorang spesialis. Maka kita boleh bagi kalau makanan sunnah itu kita boleh beri. Baik, Pak Haji bukan tujuan untuk bermain dengan istilah, tetapi apa yang lebih penting bukan istilahnya, makanan sunnah ataupun ubatan sunnah, tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan ini, dia adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah kepada umat Islam untuk penjagaan kesihatan. Biarkan makanan menjadi ubatmu, biarkan ubat menjadi makananmu. Kerana fahaman herbalis itu, dia tak pernah memisahkan antara ubat dengan makanan. Tidak pernah memisahkan. Jadi oleh sebab itu, maka harap Pak Haji zaitun akan terangkat semula dan kita eksport minyak zaitun. Alhamdulillah, HPA pertama kali mengeksport minyak zaitun daripada Syria. Ya, syarikat kita yang atas nama Syrian Olive Oil buat pertama kalinya kita membawa masuk minyak zaitun. Kemudian kita ambil minyak zaitun yang diambil daripada Palestin. Macam sekarang ini kita gunakan minyak zaitun Palestin. Sebab apa? Sebab antaranya ialah yang pertama, minyak zaitun ni ada dua. Satu, minyak zaitun yang kita beli yang sudah siap terpackagingnya. Ada satu contoh bukan yang ni ya. Kita beli yang sudah siap. Jadi di dalamnya itu dimasukkan satu gas nitrogen untuk elakkan daripada dia menjadi oxidize. Jadi botolnya, labelnya, packagingnya dibuat di Palestin. Kita jual betul-betul yang betul daripada yang dibuat packaging di Palestin. Satu lagi kita beli yang bentuk curah, kita isikan, kita letakkan label begini. Baik. Itu adalah antaranya. Kemudian buah pula, ada yang buah daripada pohon tua, ada buah daripada pohon muda. Dan berdasar kepada variety daripada jenis-jenis
zaitun ini. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Jadi itu di antaranya. Dan kita mensinergikan konsep yang diamalkan dalam pengobatan HbA ialah mensinergikan minyak zaitun dengan apa? Misalnya, Pak ulang sekali lagi, minyak zaitun dengan untuk sakit jantung dengan tujuh angin, omega 3, minyak zaitun. 3 in 1 untuk rawat jantung dengan izin Allah. Sembuh. Alhamdulillah. Ya, itu ada di antaranya. Kemudian seterusnya dia juga ada baik ya, digunakan di dalam bidang kosmetik. Ini memang betul lah. Selalunya kalau orang tu ada banyak kutu. Jadi dia perlu hanya ambil minyak zaitun, letak di bahagian kepalanya, ambil handuk, ambilkan tuala, dibungkuskan. Kemudian jadi kutu tu akan mati habis. Telur-telur kutu akan mati habis. Jangan guna ubat kimia. Kan kita ada dua pilihan. Satu ubat kimia untuk membunuh telur-telur kutu. Satu minyak zaitun. Minyak zaitun kalau kita ambil, dia masuk melalui pori-pori daripada ubi-ubi rambut tadi untuk bagi obat lagi. Kalau bahan kimia, dia jadi racun. Mana lebih baik? Ubat kutu daripada minyak zaitun ataupun ubat kutu daripada kimia? Sayang sekali. Kenapa minyak zaitun tak digunakan? Malah kalau digunakan pada rambut, rambut jadi hitam. Rambut jadi panjang, rambut tak mudah pecah, rambut tak mudah putus, tak mudah untuk keluarkan buah-buah dan sebagainya. Rambut jadi elok, mengurangkan uban. Sesuatu yang Allah buat ini, betul-betul yang Allah ciptakan ini, yang kita ambil terus daripada bumi. Dia tak melalui satu proses-proses kimia. Kalau kita ambil minyak-minyak yang dihasilkan dengan campuran kimia, ya, apa yang kita sebut sebagai pH balance, pH balance 5,5, khususnya 5.5, khususnya untuk menjaga dekat sini. Tetapi minyak zaitun dah lebih mendaluinya. Sebab itu ada banyak orang guna shampoo misalnya. Shampoo tu semakin banyak guna shampoo, semakin banyak keluar ketombe, keluar dia punya kelomomornya. Macam mana? Jadi dalam shampoo tersebut harus dimasukkan sedikit minyak zaitun. Masa kita nak guna minyak zaitun itu, shampoo tu ambil shampoo. Ingat ya, shampoo jangan dituang terus ke kulit kepala begitu. Tak boleh. Dia harus masuk atas tapak tangan. Kalau gitu masuk sikit minyak zaitun, dioleskan. Atau kalau sudah selesai kita shampoo, kita gunakan minyak zaitun itu sebagai perapi. Iaitu tujuannya adalah untuk melembutkan. Biasanya shampoo ini kadang-kadang kalau dia tak gunakan perapi, dia keras. Rambut dia keras. Jadi kita gunakan minyak zaitun. Selepas saja kita mandi, ketika rambut masih basah lembap, kita gunakan minyak zaitun. Kita gunakan. Itu di antaranya. Begitu juga untuk kulit muka. Kulit muka ini kita boleh gunakan dia untuk semua jenis kulit. Tetapi kalau kita tengok kulit itu kulit minyak. Kulit minyak itu kita boleh menyapunya pada waktu malam. Tak mengapa. Kulit minyak itu dia akan menghalang pengeluaran minyak. Lalu kita cuci pada esok hari. Sapu pada waktu malam, kita pijak-pijak lembut dan kita cuci dengan air hangat pada esok pagi. Itu di antaranya. Dan cuba elakkan daripada menggunakan sabun yang mempunyai kimia. Cari sabun-sabun yang dibuat daripada glycerin. Glycerin daripada tumbuh-tumbuhan. Itu sangat baik. Dan dia juga bertindak sebagai pemutih muka. Sebagai muka kita akan jadi semakin putih. Dan jika kulit kering, jika kulit kering itu dia bertindak sebagai pelembap. Tetapi kita tak perlulah kita sapu sampai kita cuci pada esok hari. Itu adalah antaranya. Kita boleh gunakan kulit kering, kita boleh gunakan untuk kulit yang berminyak. Cuma yang pentingnya mesti kita menyapukannya dengan kita basuh dengan air hangat. Bukan air sejuk, ingat, bukan air sejuk. Sama juga kita menggunakan daripada madu kelulut. Madu kelulut itu boleh juga kita gunakan untuk sapu di muka ni. Sapu di muka dibiarkan selama setengah jam. Kemudian dibasuh dengan air hangat. Dibasuhkan dengan air hangat. Dia akan jadi sebagai pemutih. Dia jadi glowing. Muka besok dia glowing saja. Lebih kurang macam
Muka Pak Haji lah lebih kurang. Lebih kurang. Tapi taklah, muka Pak Haji ni dah tua dah. Masa muka muda-muda dulu ni maksudnya. Lah ni tak ada lah ni, nampak tua-tua garis-garis penuaan ni. Tapi kalau gunakan ini minyak zaitun tiap-tiap hari ni, dia akan berubah balik lah nanti. Dia jadi glowing, jadi bercahaya gitu. Cahaya tu bukan cahaya apa, cahaya kulit dia tu jadi cerah lah sikit. Tidak dia gelap saja. Ni apa tak lagi ni, gelap ni. Sebelah bawah ni. Apa kita panggil apa, mata panda apa orang panggil. Macam-macam mata panda lah. Mata apa kucing lah. Ini kita tengok hitam dekat gelap ni, macam mana nak hilangkan hitam ni? Itu minyak zaitun. Itulah peranan minyak zaitun. Menghilangkan hitam-hitam dekat bawah ni. Dan bila kita gunakan itu, ni dia punya kita panggil apa, water pack apa, iPad. Betul, iPad. iPad itu kita macam ni. Hilang itu. Hilang. Jadi tegang semula. Tak perlulah beli dia punya bentuk plaster pelekat itu, tarik hilang tu, itu iklan saja kan, betul ya, bengkak macam ni, berkedut-kedut, letak plaster, tarik dah jadi tegang. Tak payah minyak zaitun ni setiap malam, teganglah mukanya itu sebagainya. Kemudian apa dia lagi, dia digunakan untuk hilangkan eye bag ini, dan dia hilangkan kerutan-kerutan di muka kita. Sapu sentiasa, kerana dia adalah merupakan salah satu daripada pelembap, moisturizer. Pelembap ini sebab dia nak melindungi, terutamanya pada sebelah siang kita kena cahaya matahari. Sebab itu kalau kita bekerja di tempat yang kena cahaya matahari, dia panggil UV ini. Bila dia kena UV ini, dia akan jadi berkerut saja sebab dia kering. Jadi kita perlukan pelembap. Pelembap apa? Pelembap daripada minyak zaitun. Sebab itu ada satu produk yang Pak Haji duk jual ni, namanya Chandra Beauty. Kecantikan yang menggunakan minyak zaitun, aloe vera, dan menggunakan daripada omega, kolagen. Masukkan dekat situ, bila dia sapu dekat sini, sudah tak perlu guna bedak compact lagi, tak perlu lagi nak guna moisturizer lagi, tak perlulah gunakan apa lagi, foundation, tak perlu guna foundation lagi, guna satu tu je kan, menjimatkan masa, hemat masa. Banyaknya orang perempuan ni, dia pasal apa, dia nak kena mula-mula nak kena cuci toner dulu, lepas dia gunakan toner. Ini dia di antaranya produknya. Ni. Ada logo wajah Pak Haji pula lagi atas ni. Selalunya kalau nak jual produk kecantikan, carilah orang cantik-cantik, letak kat depan ni, letak muka Pak Haji, masya-Allah. Tak apa, soalnya bukan pasal kita nak gunakan packaging, bukan kotak yang kita nak guna, dalam inti dia. Baik, cuba Pak Haji buka di sini. Kita lihat ya, nanti Pak Haji buka, kita tengok. Subhanallah, produk yang nombor 1 lah. Nombor 1, tidak ada produk lagi ya. Kalau kita katakan produk lain tu susahlah kita katakan. Ni produk yang terbaik lah. Ini dia. Packagingnya cantik sekali. Tengok tu. Ada izin KKM lagi. Ada izin daripada pihak Kementerian Kesihatan ya. Dia tak guna paraben, halal. Yang penting halal ya. Tengok komen cantik lagi. Tahun ini naik harga terus. Tahun ni sebab apa? Sebab nak bagi orang cantik. Tengok sini, buka. Cantik silver. Kecantikan. Bagai di syurga lah kecantikannya. Mudah-mudahan kita masuk syurga lah. Ini dia. Jadi kita guna sikit-sikit saja. Tengok Pak Haji kita. Tengok macam ni. Kita guna di satu di atas. Ni macam ni. Sebelah kanan ni dulu. Satu. Lepas tu di atas sini. Lepas tu di belah tepi ni. Lepas tu di bawah ni. Gitu. Kena gitu. Lepas tu di hidung. 5 lah bagi sunat. Lepas tu kita tolak naik ke atas. Naik ke atas. Ini pun di ke atas. Ya, ke atas. Ini maksudnya dibuat pelan-pelan lah. Ini contoh saja. Demo hidung ni.
Gitu. Tengok putih tak? Mesti putih ya. Tengok. Ini cermin disiapkan. Oh, tak betul Pak Haji ni. Ada ni. Sebenarnya ada ini. Di mana ada ni pula ya? Jadi kita gunakan yang ni. Betul kan guna ini ni? Jadi kita guna ini, kita apa yang kita guna ni? Minyak zaitun. Bolehkah orang lelaki dia bersiap-siap macam ni? Tabaruskah? Mana tabarus? Ini Rasulullah SAW itu ketika nak jumpa dengan orang, diminyak-minyaknya rambutnya, dipakainya minyak wanginya, sampai semua orang selesa jumpa dengan Nabi SAW. Tengok wajah Nabi tu tak berkelip-kelip. Tengok, Allah, cantiknya wajah Rasul. Allah, rindu. Kalau berpisah rindu. Jadi kita pun pakai macam tu lah juga. Jadi kita pakai ni untuk orang perempuan saja. Orang lelaki tak pakai pun tak apa, pakai minyak zaitun je, sapu je. Tak payah pakai ni. Ya. Siap. Cuba tengok. Putih tak muka Pak Haji? Putih tak? Baik, apa pun Pak Haji nak sebutkan ini, di sini adalah tuntutan fardu kifayah. Di mana letak tuntutan fardu kifayahnya? Banyak kosmetik itu dibuat daripada plasenta. Plasenta tu apa dia? Uri. Hala ada uri tu. Ya, uri tu bukan najis sebab dia datang pada manusia, tapi uri. Sebab tu uri ni orang tak buang. Ketika seorang itu melahirkan anak di rumah-rumah sakit, uri tak buang, orang jual, bisnes. Sebab uri itu nak dapat kulit macam kulit baby face, dia panggil. Satu. Yang kedua, menggunakan bahan kimia paraben. Paraben tu banyak yang mengatakan dia akan ada penyakit kanser kulit. Dua. Yang ketiganya, barang yang tak halal. Tak halal. Bapa ibu boleh sebut, kata Pak Haji tak payah pakai lah, ini kita uduk saja. Ya betul, Pak Haji setuju dengan cadangan itu. Tapi macam mana kalau orang pakai dah? Kita tak boleh paksa semua orang, kamu semua jangan pakai lagi, kamu uduk saja semua. Kita tak boleh. Kita kena buat satu. Buat pilihan supaya orang ambil yang halal. Itulah maksudnya tuntutan fardu kifayah tu. Kita tak boleh halang orang makan aiskrim. Tak payah makan aiskrim lah. Aiskrim bukan bagus sangat, tapi anak kita makan. Kalau kita tak buat aiskrim halal, cucu kita makan. Kalau depan kita, alhamdulillah, insya-Allah kita duduk dekat gunung Kak Yan ni tak ada aiskrim. Tapi adalah aiskrim HPA tu tak apa, yang halal. Tetapi tak ada. Ya, jadi sebab itu kita sebut kepada orang tu jangan makan ayam. Ayam tu kimia. Tapi kita boleh hentikan semua orang makan ayam? Tak boleh. Kita kena ikut orang suruh makan ayam, kita kena makanlah ayam banyak-banyak lagi. Tetapi ambil yang organik. Dakwah dia menyusuri, menyelesaikan. Kalau kita kata tidak, yang mana boleh. Kalau ini tidak, ini boleh. Jadi kalau kita katakan kosmetik tidak, kita katakan boleh kosmetik. Subhanallah. Jadi bersih pula. Ada apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun yang Pak Haji kata pelembab apa semua tadi, kita gunakan begini. Jadi Masya Allah. Jadi kalau produk yang mahal, sudah tentu harga dia mahal. Tapi Pak Haji jual dengan harga yang murah. Tengok dekat sini apa dia tulis, tidak menggunakan asid banyak paraben, tak menggunakan silikon, tidak menggunakan mercury, tidak menggunakan mercury itu, minta maaf ya, ada setengah-setengah produk-produk untuk pemutih muka, dia gunakan mercury. Putih muka tu macam kertas. Esok minggu depan habis rosak. Rosak habis. Rosak habis anak-anak muda. Produk murah tetapi untuk rosakkan muka yang cantik-cantik, habis rosak sebab nak cantik. Ya, jadi oleh sebab itu maka kita bagi yang selamat, halal dan menggunakan lagi daripada kelebihan daripada cahaya zaitun, minyak zaitun. Ya, jadi ketika kita menjual ini, bukan kita jual dia punya produk beauty ini nak bagi cantik, tak. Kita jual tentang kelebihan zaitun.
Kita cerita tentang kelebihan zaitun ini. Cerita yang ni. Hari ni banyaklah orang kata, banyak tak ada orang Islam yang nak makan daging babi. Mana ada orang Islam nak makan daging babi? Tapi makanan yang terproses daripada babi banyak. Pak Haji boleh sebut. Tapi kalau Pak Haji sebut ni, jangan marah. Janji jangan marah. Pak Haji boleh sebut, Masya Allah, terlalu banyak yang makan babi setiap hari. Dengar betul-betul ni. Nak dengar juga. Kalau nak dengar boleh, tapi berlapang dada. Salah satunya ialah kapsul kosong. Kapsul kosong, kapsul empty kapsul. Pasal ni saya panggil cangkang. Cangkang obat tu kebanyakannya ialah bukan daripada yang halal. Sama ada ambil daripada kulit babi atau tulang babi, atau ambil daripada gelatin lembu yang tak disembelih. Kebanyakan. Di mana? Di rumah-rumah sakit. Fakta ni benarkah? Benar. Buktinya apa? Mana ada kelulusan halal kepada ubat-ubat di rumah sakit? Mana ada? Cuba keluarkan. Cumanya dalam fikih. Maka fikih ini dia berbincang nak jagakan nyawa daruriyat. Ya, jaga nyawa bolehlah ambil walaupun haram. Tetapi ini bukan nak jaga nyawa, rutin ambil harian. Sudah tidak ada jalan keluar lagi, seolah-olahnya pintu semua sudah terkeluar. Kedua, maaf, jangan lepas ni pula ada tidakkah kepada Pak Haji pula, sebab kebenaran, kena kebenaran lah. Macam mana orang pergi ke Mekah menggunakan vaksin haram di sudut bahannya. Tetapi kalau ulama nak bincang lepas tu nak dihalalkan, bismillah, itu terserah kepada ulama. Pak Haji sebut bahannya ialah bahan daripada sumber yang haram. Itu yang kedua. Cukup. Ini ada banyak lagi ni yang haram lagi. Apa dia? Kek. Pembuatan kek. Orang Islam buat kek, tapi bahan yang digunakan itu bahan yang sumber yang haram. Banyak lagi lah. Baca buku halal haram yang dikeluarkan oleh CAP, Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Satu buku tebal tu, halal dan haram. Macam mana nak keluar ni? Kita tak boleh kata ini haram tak boleh makan, ini haram tak boleh ambil, ini haram tidak boleh pakai. Kita kata banyak kosmetik haram lah Pak Haji, kita sudah tak boleh pakai. Mana yang halalnya? Ni. Kalau aiskrim yang haram, ada yang halal. Vaksin yang haram, mana ada vaksin kita? Banyak vaksin kita. Kakadil boleh guna, madu lebah boleh guna, boleh gunakan daripada berbagai, madu keluluk boleh guna. Madu buat vaksin, ya, obat yang turun bersama dengan wahyu. Minyak zaitun, subhanallah, ini pencahaya darah. Daripada orang menggunakan pencahaya darah, kebanyakan pencahaya darah itu semua daripada sumber babi. Kebanyakan. Cukup. Nanti kalau bagi cerita lagi orang marah. Orang marah. Dan kalau nak cerita banyak lagi lah tentang kecantikannya itu pada kulit dan sebagainya. Tetapi cukup takat tu ya. Cukup takat tu. Baik, apapun nak rumuskan begini. Stand yang diambil oleh HPA bila kita berhadapan dengan produk-produk yang haram ini, sejak daripada awal lagi tertubuhnya HPA dengan motonya produk halal tanggungjawab bersama, daripada pasta giginya, daripada sabunnya, daripada shampoonya, daripada kosmetiknya, daripada makanannya, daripada minumannya, daripada kordialnya, daripada semua produk-produk kesihatannya, produk halal tanggungjawab bersama. HPA tidak pernah bersaing dengan sesiapa, apatah lagi dengan sesama Muslim. Kalau ada lah teman-teman kita yang membuat produk-produk halal, bismillah, tidak ada di hati Pak Haji kecemburuan. Kalau Pak Haji ada cemburu begitu, itu bukan namanya seorang Muslim yang baik. Muslim yang baik ni, innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu adalah bersaudara. Kalau dia keluar yang halal, subhanallah, boleh masuk ke dalam produk-produk kita, boleh gunakan brand kita, ya. Kalau kita tak mampu jadi laut, kita jadi sungai. Kalau kita tak mampu jadi sungai, kita jadi parit. Kalau tak mampu jadi parit, kita jadi tali air yang kecil tu.
Yang penting produk halal harus sampai kepada umat. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.